Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Murtali Numetri 051767. Saya daripada SM Usuluddin semester 7. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Ib'adul Ghumam Anil Iqadil Himam fi Syarh Al-Hikam dan tahqiqnya Syekh Ibnu Ajibah bagi subjek dirasah tasawuf an-nasiyah. Baik, tajuk kalam yang pertama ini adalah mengenai amal hissi dan maknawi. Kalam yang pertama berbunyi min alamatil i'timadi 'ala al-'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Di antara tanda bergantungnya seseorang kepada amalnya, berkurangnya pengharapan ketika berlaku kecurangan ataupun berlaku dosa. Baik, kita teruskan dengan pembahagian amal. Ini amal yang diketahui oleh kita secara umumnya, setiap perbuatan, pergerakan tubuh ataupun hati yang menepati dengan syariat adalah amal. Dan setiap pergerakan tubuh dan hati yang berselisihan ataupun bertentangan dengan syariat adalah maksiat. Dalam kitab ini dibahagikan amal kepada 3 peringkat. Yang pertama adalah syariat, iaitu permulaan, iaitulah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagian kedua adalah tarekat, yakni pertengahan, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai maksud ibadat dilakukan dan menetapkan hatinya sepanjang ibadat dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah hakikat, yakni kemuncak, mendirikan penyaksian hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah sebagai Tuhan dan menyempurnakan ibadah dengan penuh rasa kehambaan. Selain itu terdapat pembahagian lain yang disebutkan dalam kitab, yakni 3 bahagiannya adalah amal Islam, amal iman, amal ihsan, kemudian amal ibadah, amal ubudiyah dan amal ubudah. Kemudian amal permulaan, amal pertengahan, amal kemuncak seperti yang disebutkan oleh saya sebentar tadi. Dan yang terakhir adalah amal pelaksanaan, amal penetapan niat dan amal penyaksian. Yakni yang tersirat daripada kalam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang difahami adalah perlunya tiada pergantungan hati seseorang hamba itu kepada dirinya sendiri, amal kebaikan yang dilakukan dan kekuatan melaksanakan amal. Sebaliknya, seseorang hamba itu perlulah bergantung hati hanya kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kekuatan dalam melaksanakan amal adalah atas pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kehendaknya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seseorang itu melakukan amal ibadat semata-mata gantung pada dirinya sendiri, maka disebutkan oleh pengarang tadi, sekiranya berlaku kecurangan, perbuatan maksiat yang dilakukan, maka dia berasa berkurang yang pengharapan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan sekiranya kita memahami dan meyakini bahawa setiap amalan itu perlunya bergantung harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti sifat kebergantungan itu tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita dan meletakkan kita dalam kebaikan.
Baik, kita teruskan dengan pengislahan zahir, hati dan ruh. Pengislahan zahir, yakni luaran kita melalui jalan taubat, taqwa dan istiqamah. Kita menjauhi larangan dan melaksanakan setiap suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pengislahan daripada hati, yakni mengejar ikhlas, membenarkan dan tenang dalam melaksanakan ibadah. Kita mengikis sifat-sifat tercela dan hias hati dan diri kita dengan sikap terpuji. Yang ketiga adalah pengislahan ruh, yakni muraqabah, musyahadah dan ma'rifah. Yakni kita mendidik diri supaya timbul adab dan tawaduk dalam diri. Berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadul jannata bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa an yataghammadani Allah birahmah. Hadis yang disebutkan tadi bermakna tidak akan masuk seseorang hamba ke dalam syurga dengan amalnya. Sahabat bertanya, adakah begitu juga engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, begitu juga aku, melainkan dengan kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita supaya kita bergantung harap semata-mata dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukannya bergantung kepada amal kebaikan, kekuatan kita dalam melaksanakan amal dan diri kita sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Adapun ayat ini disebutkan dalam kitab bahawa ayat ini ditujukan kepada golongan yang telah diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bersalahan dengan konsep sebenar kalam Ibn Athaillah As-Sakandari ini, kerana apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan, maka disebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab amalan ibadat kita itu sebagai jalan untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya kongsikan. Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.